وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Magi Hati, muka surat berapa? Hah? 23? Atas sekali. Okey, tamu tu. Okey, kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 22, bari bawah sekali. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu taala, dia kata, dan ketahui olehmu bahwasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak, tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab. Sama perbahasan subtopik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kitab yang kedua pada menyatakan jantung hati. Kitab ni dia akan bahas berkenaan dengan sifat mazmumah. Sifat mazmumah dulu. Sifat mazmumah ni dengan maksud sifat hati yang buruk, sifat hati yang tercela. Itu maksud mazmumah. Mazmumah ni asal zammun. Zammun ni dihina dan dicela. Jadi sifat-sifat yang dicela dalam hati tu dia letak 10 je. Tapi yang asalnya banyak, bukan 10. Asal dia banyak lah. Macam sifat 20 kita belajar Sirajul Huda tu. Ada kata sifat Allah Ta'ala banyak, yang wajib belajar 20. Tu ya. Jadi yang sifat mazmumah ni pun banyak. Cuma yang disebut sini 10 dah. 10 ni dia panggil ummahatus sifat, ibu dan asal bagi segala sifat kecelaan. Maka dia sebut 10, ternafilah banyak-banyak tu. Maka dia kata, dan ketahui olehmu, yakni wahai orang yang belajar, bahwasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak, tapi asalnya ada banyak lah, bukan 10. Maka dia kata, tetapi hamba-hamba syekh kita ni lah sebutkan di sini, di kitab ni 10 perkara pada 10 bab, yakni 10 sifat hati yang mazmumah pada 10 bab. Tu maksudnya. Jadi ada 10 bab di sini, ada 10 bab sifat-sifat mazmumah. Begitu juga sifat mahmudah lepas pada ni pun ada 10 juga. Maka dia kata lagi 10 bab, kerana yang 10 ini asal bagi semuanya, segala sifat keburukan. Dia asal usul akar dia. Mana asal usul mana sifat mazmumah tu banyak, tapi asal usul pangkal dia tu 10 dia. Mana 10 ni kalau kita cantas, maka furuk dan cabang bagi sifat mazmumah tu insya-Allah tak ada lah. Dan yang lain daripada 10 tu terjadi ia yang lain daripada 10 tu, daripada yang 10 ini. Yang lain daripada 10 tu hasil daripada mana? 10 ni lah. Jadi 10 ni akar dia, 10 ni asal dia, hak lain-lain tu cabang dan furuk. Mana hak 10 tu? Pertamanya sangat loba atas makanan. Loba-loba bahasa dulu, sekarang tomak lah. Berasa nak makan. Berasa bukan makan tu. Berasa ni sifati. Makan tu zohir. Makan-makan ni makan. Hak tu zohir. Hak yang ada sifat suka makan, sifat tomak makan, tu sifat hati. Sokmo makan, penuh perut dia dengan makan saja. Bagaimana punca dan sebab dan
punca dan akibat daripada sifat ini akan datang. Dia sebut satu-satu. Ini dia umum dulu. Kemudian yang kedua, sangat lupa atas berkata-kata. Berkata-kata tu zahir. Dia ada sifat tamak nak cakap banyak. Tu dia panggil sifat hati. Berasa nak cakap banyak selama-selama ni dia panggil sifat hati. Berkata-kata ni. Suka berkata-kata. Ada sifat nak cakap sokmo-sokmo. Diam tak ada. Itu contoh tu. Cakap banyak tak salah, tapi kena pada tempat. Ni tak orang tak cakap banyak, dia cakap banyak. Orang cakap banyak lagi cakap banyak. Tu tak kena tu. Dia cakap benda yang perlu sahaja. Kerana setiap percakapan kita itu akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Nanti mulut akan dikunci. Memanglah sebab mulut dah cakap banyak dah. Yang akan cakap ialah anggota-anggota yang lain daripada mulut. Contohnya kepala ke, tangan ke, kaki ke, anggota 7 itulah yang selain mulut. Sebab hak tu yang dibuat pahala dan dosa. Dia akan beri saksi pada kita di akhirat kelak pada Allah Ta'ala apa yang kita buat melalui anggota-anggota ni. Sebab tu kena jaga elok. Ketiganya marah. Marah ni apa? Marah ni sifat hati. Ia pun akan bahas secara detail marah ni macam mana. Sehingga Nabi SAW cakap ke sahabat, la taghdab 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Marah yang lagu mana? Adakah marah ni tak boleh langsung? Ataupun yang marah ni ada yang boleh, ada yang tak boleh? Itu akan datang. Jadi marah ni salah satu sifat mazmumah yang akan dibahaskan bagaimana dia akan menjadi mazmumah. Kerana ada marah ni yang mahmudah. Contohnya ialah marah pada orang kafir harbi yang tentang Islam. Itu boleh. Sehingga kita kena ada perasaan marah supaya dapat bunuh mereka. Ni kafir harbi ni, bukan kafir Malaysia ni. Kafir harbi ni yang menentang Islam terang-terangan, yang nak perang dengan Islam terang-terangan. Itu kafir harbi. Maka kafir harbi ini maka wajib perang lah. Bila perang maka kita kena bunuh dia. Jadi tak boleh ada sifat kesian ke dia. Tak boleh. Hukum dia haram. Waktu tu wajib marah. Cakap tu. Sebab apa? Sebab kita nak bunuh dia, saya nak bunuh-bunuh. Kesian pula nak bunuh. Kesian pula. Dia kafir harbi tentang Islam terang-terangan. Tak mau berbaik, tak mau berbaik dengan kita, dengan Islam, tiba-tiba kita kesian, tak boleh. Tu marah yang mahmudah pula. Marah yang mazmumah akan datang. Keempatnya dengki. Dengki ni hasad lah. Kalau kita hasad dengki. Dengki tu hasad dah. Kita taukid lagi, kuatkan lagi. Hasad dengki. Dengki tu hasad lah. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa Melayu. Jadi dengki ni ada satu lagi namanya ghibtah. Dengki ni secara umumnya ialah kita berasa nak apa yang kawan tu ada. Dalam keadaan kita bercita-cita untuk menghapuskan nikmat tu di kawan tersebut. Tu dengki ya. Kawan tu dapat kereta contohnya, kita tu dengki. Biasa kalau kita rasa nak kereta dia supaya aku dapat buat kebaikan macam dia. Hak tu bukan dengki, hak tu ghibtah. Ghibtah ni dianjurkan. Ghibtah ni sangat-sangat dianjurkan. Bukannya haram, tak haram. Dia nak apa yang kawan tu ada, tapi dengan sebab dia ada benda tu, aku boleh buat taat macam dia. Tu ghibtah. Aku nak ilmu macam dia supaya aku dapat beri sama. Kalau dengki ni aku nak ilmu macam dia, dalam keadaan aku bercita-cita supaya hilang ilmu tu daripada dia. Tu dengki. Tu akan datang lah. Kelimanya kikir. Kikir ni kedekut. Dia panggil apa? Bahasa peribahasa kita tangkai jeri. Kedekut nak mampu. Kikir ni lagu mana? Secara umumnya kikir ni dia tak mahu bawa keluar harta kepada benda yang wajib dia keluar. Contoh zakat. Wajib zakat fitrah RM7 atas dia, dia mampu, dia tak mahu bawa keluar. Tu kikir. Jadi sifat kikir ni sifat hati yang mazmumah, maka dia membawa kepada hukum dia haram dari sudut fiqh kerana tak bayar zakat, kerana tak beri nafkah pada isteri dan anak-anak.
Itu akan datang juga. Dan kasih akan harta. Itu samalah fikir ni makna membawa kepada kasih dan seronok dan akan harta. Dia rasa sayang harta tu nak beri pada orang. Itu fikir. Keenamnya kasih akan kemegahan. Megah ni jah dia panggil. Kemegahan ni pangkat lah. Dia seronok, dia berasa nak pangkat tersebut. Pangkat tak salah, tapi berasa tomok nak pangkat tu masalah. Ada pangkat tak nak salah, minta pangkat isi borang tak ada apa tu, tapi berasa nak sungguh sampai hilang ingatan tentang Allah Ta'ala, tu bahaya. Tu akan datang juga. Ketujuhnya kasih akan dunia. Dia lebih kurang kait kemegahan dengan dunia, lebih kurang. Nanti akan datang. Yang takabbaru takabburan. Takabur ni besar diri. Besar diri daripada mana? Asal daripada ujub. Lepas tu yang ke-9 tu ujub. Kalau ujub belum tentu takabur, tapi kalau takabur pasti dia ada ujub dulu. Sebab ujub ni dia berasa bangga diri terhadap kelebihan yang dia ada. Kelebihan apa? Ilmu ke, ibadat ke, pangkat ke, harta ke, dia berasa dia hebat. Tu ujub. Tapi dia tak banding dengan orang lain. Tu ujub. Tapi kalau dia takabur, dia akan banding pada orang lain. Tu dia panggil, sebelum ada takabur mesti ada ujub dulu. Kalau ada, apa nak takabur? Takabur ni dia besar diri pada benda orang lain. Contoh Iblis dengan Nabi Adam. Iblis berasa dia mulia sebab dicipta daripada api. Berasa mulia kerana dia alim. Berasa mulia kerana dia ahli ibadat di kalangan para malaikat. Tiba-tiba kena sujud dengan Nabi Adam, para Nabi Adam yang diperbuat apa tanah. Dia berasa hebat dulu, mujuk dulu, baru mari takabur. Dia berasa diri dia hebat dah, baru berasa takabur bila banding dengan orang. Buat apa dengan Adam ni kalau kena sujud? Contoh. Jadi orang yang takabur pasti dia ada ujub dulu. Tak akan ada takabur kalau tak ada ujub dulu. Tapi kalau ada ujub belum tentu takabur. Tu. Bangkit kuih 3 pagi tahajud. Aku rasa tak ada dah. Dalam kampung ni 3 pagi orang bangkit. Dia berasa hebat. Orang ujub tu. Dia berasa begitu. Tak boleh khabar ke orang ujub ni. Dia berasa begitu ujub lah. Jadi tak terlepas daripada setan juga. Kalau dia banding dengan orang lain, dia hebat, tu takabur. Kalau nak bagi nampak dia ni ibadat, tu riak pula. Kalau kita perdengarkan pada orang, kita kabur ke orang, tanya aku bangun 3 pagi, itu nak sum'ah pula. Tak terlepas lah kau itu ni. Tak ada sum'ah kau, ujub kau, riak, kata kabur, dia boleh mari belakang. Lepas tu sehari dia akan cerita satu-satu macam mana kita nak elok ujub, takabur dan sebagainya. Ke-10nya riak. Jadi kita kata dulu riak, sum'ah, riak, ujub dan takabur ni kalau salah satu ada pasti semua akan ada. Cepat dan lambat saja. Kalau riak tu ada pasti sehari akan ada ujub dan takabur. Kalau takabur tu mesti dah ada riak, maka tiga-tiga ni kalau salah satu ada maka mesti akan ada lagi yang lain. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, hendaklah bersungguh-sungguh engkau. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Salah. Nombor 1 dia teruslah. Qauluhu menghiasi, mudah-mudahannya membersihkan, bukannya menghiasi. Menghiasi buat apa sifat hati dengan sifat mazmumah? Tak betul lah. Bukan kita tak betul, bukan dia tak betul, kita salah cetak. Lepas tu dia letak bawah tu intaha musahhihu. Habis ucapan pentashih dia. Di kitab ni ada pentashih juga. Siapa yang tolong tashihkan kitab ni betul ke tak? Bukan musannif ni betul ke tak? Cetakan tu betul ke tak tulis tu? Lepas tu yang betulnya ialah bersih hati. Maka dia kata hendaklah bersungguh-sungguh engkau membersihkan jantung engkau daripada sifat kecelaan. Bukannya menghiasi dengan sifat celaan. Buat apa nak hias ya? Hias sifat mahmudah, sifat kepujian. Yang nak buangnya sifat kecelaan. Itu yang nak buang. Dia kata hendaklah. Hendak ni mana? Hendak sini bukan makna sunat tapi wajib. Bukan makna harus, bukan makna sunat tapi wajib. Sebab dia panggil sighatul amri, fi'il amar, suruhan-suruhan ni
ni dalam usul fiqh 3. Pertama, suruhan tuntut buat sungguh, suruhan tuntut tinggal sungguh, suruhan boleh pilih buat, boleh pilih tinggal. Jadi 3 ni je. Baik, wajib, haram, harus. Dan boleh jadi juga sunat dan makruh bila mana dia tu tidak jazam, suruhan tu tidak jazam. Contoh kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia dalam bab apa sunat contoh sunat ni ialah kita nampak itu asal dia macam wajib. Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala kata autiru berwitirlah oleh engkau. Tu suruhan. Jadi suruhan tu adakah wajib? Kita tengok ada tak hadis lain yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh ataupun dia sendiri tak buat pada waktu tertentu. Kaji. Autiru berwitirlah oleh kamu tu bukan suruhan wajib, tapi suruhan sunat. Kerana ada hadis dan Quran yang lain yang mengatakan bahawasanya sembahyang yang wajib ni 5 sahaja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka witir lah asal. Witir bukannya sembahyang fardu. Maka dari situ ulama Syafi'i kata autiru situ fi'il dia apa? Suruhan tu suruhan sunat, bukan suruhan wajib. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Madri biasa ke niscaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat kalau kita membersihkan diri daripada sifat mazmumah, maka insya-Allah taala kita ni berjaya dunia akhirat. Simple dia kata. Dapat kemenangan dunia akhirat. Kemenangan dunia apa dia? Iaitu dapat beramal dengan ilmu. Itu satu kemenangan tu. Sebab orang yang berilmu belum tentu boleh amal. Dan orang yang tak ada ilmu lagilah tak ada amal. Itu bukan kemenangan di dunia. Kemenangan di akhirat masuk syurga, lihat zat Tuhan, tu kemenangan akhirat pula. Itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang susah payah untuk jalan masuk ke dalam majlis-majlis ilmu, untuk dia belajar, Allah Ta'ala permudahkan dia jalan ke syurga. Syurga mana ni? Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala sebut dalam Bahjatul Wasail Syarhil Masail, syurga ni ada 2. Syurga ajilah dengan syurga ajilah. Ain dengan a. Syurga ajilah dengan ain itu makna syurga cepat. Mana? Iaitu syurga dunia. Apa syurga dunia? Iaitu dia dapat beramal dengan ilmu, kata dia. Jadi syurga dunia ni bagi orang yang dapat amal dengan ilmu. Syurga dunia tu sedap dah, nikmat. Syurga akhirat mana? Syurga ajilah. Yang syurga tu lah Jannatul Firdaus, Jannatu Adnin, Jannatul Akhiri. Habis macam-macam syurga tu ada. Tu 7 syurga. Ada yang kata 7, ada yang kata 4. Salih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ada yang kata 7 syurga, ada yang kata 4, ada yang kata 1. Mana-mana lah asal syurga belaka. Dia kata apa? Kerana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, surah Syams ayat 9. Arti surah Syams, sungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkan nyonya mana? Hati. Artinya membersihkan akan jantung nyonya seorang daripada kelakuan yang dilarang, yakni sifat-sifat mazmumah. Tu dalam surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams sunat dibaca ketika sembahyang duha menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj. Berbeza dengan Syekh Muhammad Ramli rahimahullah dalam Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, dia kata sunat tetap juga baca surah Qul ya rakaat pertama, Qul huwallah rakaat kedua. Kalau Syekh Ibn Hajar, rakaat pertama surah Asy-Syams, rakaat kedua surah Ad-Duha. Tu dia khilaf sunat baca surah je ni. Itu juga khilaf rakaat yang paling banyak duha ni berapa? Syekh Ibn Hajar kata 12, Syekh Ramli kata 8, pandangan mu'tamad 8. Paling banyak.
Paling banyak rakaat. Dah kita buat paling banyak, Allah Alam. Tu perbahasan tu. Adakah yang banyak tu 8 ke 12? Khilaf. Yang mu'tamad 8. Habis. Kemudian kata musannif, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani, rawahu al-Imam Ahmad wa Muslim wa Tirmizi an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Tirmizi. Dia kata at-tahuru syatrul iman. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu separuh daripada iman. Jadi suci ni ada dua, suci zahir, suci batin. Suci batin ada dua, suci zahir satu. Suci zahir taharah fiqh. Taharah lah. Dalam taharah tu ada bab wudu, dalam taharah ada bab mandi wajib, dalam taharah ada bab haid, dalam taharah ada bab tayamum, ada bab sapu khuf. Macam-macam. Taharah yang batin ada dua, taharah tanzih, taharah tanzih lah. Taharah batin ada dua, iaitu tanzih dengan tazkiyah. Tanzih itu untuk akidah, mensucikan mensucikan Allah Ta'ala daripada sifat yang tak layak bagi dia. Itu tanzih. Itu adalah hati kau, tapi dalam bentuk i'tiqad. Yang kedua tazkiyah, tazkiyatun nafs, iaitu membersihkan hati. Itu passion tasawuf. Jadi suci ada 3, suci zahir, suci batin. Batin ni ada 2, suci batin yang jenis tazkiyah, suci batin yang jenis tanzih. Kalau yang zahir taharah, taharah, tanzih, tazkiyah. 2, 3 ni kita terjemah bersih lah kau, tapi beza. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, memberi faham oleh ini hadis akan bahwasanya sempurna iman itu adalah ia sempurna iman dengan membersihkan jantung daripada barang yang tiada kasih akan barang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu membersihkan jantung, yakni hati, jantung rohani, daripada benda yang Allah benci. Apa yang Allah benci? Sifat-sifat mazmumah. Yang tadi 10 tu. Ini qad aflaha man zakkaha, sungguh telah menanglah orang yang bersihkan akal hati, yakni daripada sifat-sifat keji tadi. Tu ya. Habis. Kemudian, dan menghiasinya hati itu dengan kelakuan yang dikasihi ia Allah akan kelakuan tu, iaitu sifat mahmudah. Kita ada tawadhu', kita ada sabar, kita ada zuhud, kita ada nanti akan datang sifat mahmudah tu. Itu Allah suka. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, dia kata Allah Taala tidak lihat zahir pakaian dan badan kamu, tapi Allah Taala lihat hati kamu. Hati bersih, hati ikhlas, alhamdulillah. Tu. Dan menghiasinya, maka membersihkan itu, membersihkan apa? Membersihkan hati, setengah iman. Ini separuh daripada iman. Apa maksud separuh iman? Adakah kalau dia itu bersifat dengan takabur dia kafir? Bukan. Adakah dia bersifat dengan salah satu sifat 10 sifat mazmumah ni, ataupun kesemua sifat mazmumah ni adalah hati, adakah dia kafir? Bukan. Dia kata separuh daripada iman. Itu separuh daripada kesempurnaan iman. Bukan separuh daripada iman makna kalau ada takabur kafir, bukan. Taubat dia ialah mengucap syahadah, bukan. Iman di sini yakni kesempurnaan iman. Seperti menghiasi hati itu juga setengah, yakni separuh daripada iman. Menjauhkan diri daripada sifat mazmumah itu separuh daripada kesempurnaan iman, dan mengisi sifat-sifat mahmudah dalam hati juga merupakan separuh daripada kesempurnaan iman. Jadi kesempurnaan iman ni mana dia tu tak sempurna iman kalau ada sifat takabur. Dia ni tak sempurna iman kalau tak ada sabar, kalau tak ada zuhud dan sebagainya. Iman ada tapi tak sempurna. Iman ada, lampu tak terang. Tu. Lampu ni ada tapi tak terang. Tu maksud dia. Ada iman tapi tak sempurna. Lampu ada tapi tak terang, maka lampu tak sempurna. Lampu ada tapi tak buka, lampu tu tak sempurna. Tapi ada lah lampu tu, cuma tak sempurna sebab tak ada cahaya.
Dan perhimpunan keduanya yang mana? Iaitu membersihkan setengah daripada sifat kecelaan dan juga menghiasi dengan sifat mahmudah tu ialah iman yang sempurna. Yakni itulah kesempurnaan iman. Jadi benda yang menyempurnakan iman ni banyak, dia panggil syu'abul iman. Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala ada tulis kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala juga tulis kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman tu ada 70 lebih kurang. Dia senarai satu kesempurnaan iman daripada yang pertama sampai ke 70 lebih. Tu Syekh Daud. Tu kita jawi je dia. Biasa kalau kita beli kitab Miftahul Murid, beli kitab Miftahul Murid jawi tu, dia ada belakang tu. Kitab Syu'abul Iman karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala. Tak silap. Bukan kat belakang ke tepi, tak ingat. Dalam kitab Miftahul Murid tu ada lebih kurang 4 kitab. Ada 4 kitab. Kalau sedar. Dalam tu ada Miftahul Murid, dalam tu ada karangan anak Tuan Minan yang bab kapi-kapi ni. Dalam tu ada syair-syair akidah berkaitan dengan syair-syair akidah dalam bahasa Melayu oleh orang Melaka, ulama daripada Melaka, dan lagi satu Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, begitu juga Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah tulis kitab Qami'ut Tughyan. Kitab Qami'ut Tughyan juga berkaitan dengan cabang-cabang iman. Boleh tengok sini. Sebahagian daripada kesempurnaan iman ialah bersihkan hati daripada sifat mahmudmah dan menghiasi hati dengan sifat mahmudah. Habis. Masuk kita bab yang pertama pada menyatakan syarrut ta'am. Syarrut ta'am tu. Syarrut ta'am, keburukan makanan. Keburukan loba atas makanan. Arti syarrut ta'am sangat loba atas makanan. Adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asas segala kejahatan. Asal segala kejahatan. Asal mana umbi? Mana contohnya zina? Mana usul asal jadi zina ni? Banyak makan. Apa? Sebab kalau banyak makan syahwat banyak. Syahwat banyak, bila syahwat tengok orang syahwat naik ya. Dah tu bukan bini ataupun dia tak bini lagi, dia berasa no. Tu asal usul kejahatan. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Keinginan ni syahwat. Perut ni tempat keluar, tempat tergepit bagi segalian keinginan. Segala keinginan, segala mana seluruhnya. Bukan separuh. Kerana daripada perut itulah terjadi keinginan faras, iaitu syahwat faras, nak jimuk. Kalau jimuk bini tak apalah, ni jimuk orang yang bukan halal bagi kita. Tu hukum dia haram. Ataupun muqaddimah kepada zina, iaitu pegang, peluk, cium. Padahal tu bukan bini kita, itu juga haram. Tu mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Itu hukum dia haram. Wala taqrabuz zina pun tak boleh, apatah lagi zina. Dipanggil min babil aula, qiyas aulawiyah. Kalau zina, muqaddimah zina pun tak boleh dah, betul lagi zina tak boleh lagi. Tak payah khabarlah zina boleh ke tak? Sebab Allah Taala sebut la taqrabuz zina. Tu bengong dia panggil. Macam Allah Taala kata wala taqul lahumā uffin. Kamu jangan berkata pada mak pak kamu perkataan uff. Lepas tu orang pun tanya, dah kalau terajang boleh tu bengong panggil. Dah kata uff pun tak boleh, betul lagi terajang boleh lah. Dia panggil qiyas aulawiyah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jimak tadi, niscaya terjadi daripada keinginan makanan dan jimak tadi sangat loba kepada harta. Dia nak jimak lagu mana, dia nak makan lagu mana. Kalau tak ada harta, dia mari pula nak cari harta. Bila cari harta, dia ada perasaan hubbud dunia pula.
Rasa nak dunia pula. Ni. Tu kata makanan ni asal usul kejahatan ni. Dia nak makan, dia nak lupa makan, dia nak jimat, tapi mesti ada duit untuk nikah. Ataupun habis-habis tak mau nikah, mesti ada duit untuk langgan. Contohlah. Ada duit untuk beli makan. Bila nak ada duit, mesti kena cari harta. Takkan mencuri. Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu, keinginan jimat dan makan itu, melainkan dengan harta. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan. Bila nak harta sikit-sikit berasa nak lah. Berasa nak megah pula, angkat. Rasa nak berasa diri hebat dengan kemegahan harta yang dia ada pula. Bila cari harta, ni bahaya. Biasanya kita dah ada harta banyak, rasa tak cukup, rasa nak lagi. Tu bahaya. Rasa nak tu bahaya. Allah, ni payah sekali. Sebab apa payah? Sebab kita ada peluang tu payah. Kalau tak ada peluang, lama dah kita tinggal. Ini sebab ada peluang, kerja. Kerja selagi boleh kerja. Kerana sukar mengusahai akan harta. Mengusahai ini mendapatkan harta, melainkan dengan kemegahan. Yakni harta yang banyak tak akan dapat melainkan kemegahan. Kena ada pangkat, kena orang puji, kena ada orang support, barulah harta banyak, barulah boleh tunaikan syahwat makan dan jimat tadi. Kalau tak ada kemegahan, harta banyak lagu mana tak boleh mana. Sikit je lah kodan-kodan. Bila kodan-kodan nak makan banyak tak boleh dah. Nak jimat, nak beli, nak menikah dan sebagainya, duit pitih pula lagi tak cukup pula. Tu kalau nikah tak mudah lah. Nikah mudah, alhamdulillah. Ni nikah 10,000 contoh. Kawan kerja RM1,000 sebulan contoh. Kena nak dapat 10,000. Nak kumpul macam mana duit 1,000 ni? 1,200 contoh. Tu kata permudahkan pernikahan. Ni pok-pok ni, permudahkan pernikahan. Jangan menyusahkan orang. Menyusahkan siapa? Menyusahkan anak lelaki tu lah. Kita ni kalau dulu dah susah dah kahwin dengan bini kita, tak salah kita balas dendam pula. Aku nak rasa juga, nak bagi rasa kawan ni, macam mana aku rasa. Jangan gitu. Kita dah berasa pengalaman yang baik, tak usahlah kita transfer, kita pindah pula kepada orang lelaki tu pula nak bagi berasa betapa baiknya aku. Jangan. Itu bukan sunnah Nabi SAW, bukan sunnah ulama tu. Sunnah Nabi SAW, para sahabat, para ulama permudahkan. Dah lah tak mudah. Lepas tu ada banyak buat benda haram dalam walimah contohnya. Jeng. Dah lah tak mudah. Tak belajar pula cara nak buat walimah tanpa maksiat. Lepas tu buatlah walimah. Cerita pasal walimah ni minggu depan tak ada kuliah. Sebab PTBR ada walimah. Malam tu ada Ustaz Idrus. Saya kena bertugas angkat-angkat barang sampai maghrib. Jadi tak boleh lah kita. Minggu depan tak ada lah. PTBR Ustaz Mizi punya anak kahwin. Lepas tu malam tu Ustaz Idrus pula. Jadi sibuk belajar. Wallahualam. Minggu depan tak ada. Minggu sekali lagi ada. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, madri harta dan mendapat ia akan keduanya. Kedua mana? Iaitu harta mana tadi? Kemudian apabila menuntut ia seorang akan harta dan kemegahan. Okey. Kemudian apabila menuntut ia seorang akan harta dan kemegahan tadi, dan mendapat ia seorang akan keduanya harta dan kemegahan itu, niscaya berhimpun pada orang tersebut oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Mana? Contoh seperti riya. Harta banyak, megah pula, agak-agak mari tak riya? Boleh tak? Boleh. Boleh mari ujub? Boleh. Boleh mari takabur? Boleh. Itu dia panggil punca nak makan. Punca nak makan dia mari habis sakit hati. Punca nak makan mesti kena ada harta. Nak ada harta yang banyak. Sebab makan ni bukan makan kadar keperluan. Makan dimaksudkan makan banyak. Pomok nak makan mesti kena ada banyak duit.
Nak banyak duit mesti kena megah. Dah dapat megah mesti akan datang riak, wujud sum'ah, takabur dan sebagainya. Itu dia panggil syahwat tamak makan tu ialah punca asal kejahatan. Apa dia kata tadi? Maka marilah timbulnya riak dan takabur dan dengki. Sebab apa dengki? Duk rasa kawan tu lebih harta pada aku. Aku rasa nak hilangkan nikmat tu daripada dia. Aku yang patut dapat harta tu. Mari bapak syahwat makanan dia. Allah. Dan berseteru bermusuh. Bila dengki seteru orang, musuh juga. Musuh dengan orang Islam janganlah. Hukum dia haram. Kena berdamai-damai, saling bermaaf-maafan. Kalau kita buat salah, wajib minta maaf. Dan kalau orang buat salah kat kita sunat memberikan kemaafan. Kita beri maaf pada orang sebelum dia minta maaf. Itu nisbah kita. Kalau kita tak salah sekali tu, kita minta maaf dulu. Tu memang bagus ya. Ni nak tunggu kawan tu minta maaf. Tunggu kawan tu minta maaf dari suruh dia tu memang wajib minta maaf pada kita. Ini nisbah kita yang orang buat salah kat kita memaafkan orang. Tu bagus. Tu makna ada tasawuf dalam dia. Makna dia belajar tasawuf. Orang tasawuf ni dia maafkan orang sebelum orang minta maaf pada dia. Tu payah. Maaf ni lagu mana? Iaitu dia hilangkan segala kepahitan, kesusahan yang atas diri dia, yang pernah berlaku atas diri dia daripada dia. Orang buat susah pada kita, kita maafkan dia. Maksud maafkan, kita seolah-olah tak ingat pun dan tak tahu pun yang dia pernah buat salah pada kita. Tu maaf tu. Ni maaf tu ungkit balik. Tu tak maaf lagi tu. Maaf ni hapus benda-benda yang dia buat atas kita. Hapus dalam memori. Mana kita jumpa dia seolah-olah kita jumpa dia dalam keadaan dia tak buat salah kat kita. Tu baru maaf tu. Ni minta maaf zahir batin kosong-kosong hari raya. Tapi dalam hati, dia ni lah. Dia ni. Dia rasa geram ni. Jangan tu bukan maaf lagi. Maaf ni kosong sungguh perbuatan salah yang dia buat atas kita. Tu baru maaf. Hidup rasa lagi. Dia ni kalau dah dulu sekian dia ungkit balik. Ada tak maaf lagi tu. Ada benda lagi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lain daripada yang tersebut tadi, noktah. Dan tempat keluar semuanya, semua riak, takabur, dengki, seteru, kemegahan dan sebagainya tadi tu perut. Tu tempat keluar kejahatan ialah perut. Maka jagalah perut daripada makan banyak, daripada tamak makan banyak tu satu je, iaitu di tempat orang soleh. Boleh makan banyak di tempat orang soleh boleh. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala makan di rumah Imam Ahmad ibn Hanbal, murid dia, makan banyak. Terkejut anak Imam Ahmad ibn Hanbal. Kata ngaji zuhud, tawaduk, zuhud tak makan banyak, tiba-tiba mari rumah aku makan habis lah kau. Mana itu? Imam Syafi'i buat gitu sebab dia kata bahawasanya Imam Ahmad bin Hanbal ni orang alim, orang warak, orang soleh. Jadi makan makanan di rumah orang soleh pasti halalan tayyiban. Maka aku ambil semuanya, nak ambil keberkatan tanpa nak lolos sikit pun. Aku makan semua supaya keberkatan tu tak terlepas sikit pun. Aku tak tahu mana keberkatan yang ada pada makanan yang dihidangkan ni, sebab tu aku makan licin habis. Tapi kena jaga kesihatan lah juga. Ni pakai dalil ni, dia dah tinggi jantung, dia pun makan lah kambing 1 ekor. Sebab apa? Sebab tuan rumah dia hidang 1 ekor, kita pun makan 1 ekor seorang. Mampui. Pada malam-malam tu masuk tu minta. Tu jeng kat tu. Kena ikut kodah kita lah pula. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka bersabda maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar. Membesar ni makna menta'zimkan, menyuruh dengan suruhan yang penting. Penting sungguh berlapar ni. Lapar ni lagu mana? Sama ada dia puasa ataupun waktu lapar dia tak makan segera. Lapar. Tapi biasanya tertuju pada puasa lah. Puasa ni berlapar. Ni nak puasa lah. Nak puasa lagi 60 hari, 2 bulan lebih. Tu waktu berlapar.
Jadi waktu berlapar tu dia mengurangkan syahwat makan. Tapi masalahnya bila buka puasa syahwat makan kita kembali. Itu yang beli macam tak ingat dunia. 10 makanan beli dalam pasar Ramadan. Kena ubah yang orang 10 makanan untuk makanan untuk buka puasa tu untuk orang biasa yang tak belajar. Kita hak belajar ni makan koda-koda dah lah. Beli hak koda sudah lah. Aku berasa nak makan nasi ayam, balang sikit makan kuih. Beli 2 tu dah. Ni beli nasi ayam, tu nasi minyak, lepas tu bihun, lepas tu kari pak 10. Kalau ada orang lain tak apalah. Ni kita seorang je, buat macam makan seorang lah. Lepas tu tak habis, mula simpan kut sahur. Kat sahur pun tak habis juga. Lepas tu buat. Itulah kerja. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dia kata ma min amal, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin ahabba ila Allah taala min al-ju'i wal 'atash. Artinya arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Taala daripada lapar dan dahaga. Mana Allah Taala sangat suka orang yang lapar dan dahaga. Mana Allah suka orang puasa ni. Itulah mudah-mudah. Allah Taala suka orang puasa. Sebab tu melazimi puasa bagus. Puasa sunat. Puasa Ramadan tu wajib. Lepas puasa Ramadan ada puasa sunat 6. Tu jangan tinggal. Afdalnya berturutan. Puasa Syawal yang kedua tu sampai Syawal yang ke-7 direct. Tu paling afdal. Tapi di Malaysia ni mustahil. Apa mustahil nak buat 2 Syawal sampai 7? Sebab rumah terbuka dah ada dah. Aku tak makan rugi. Okey. Kalau tak makan rugi, kalau makan tak puasa pula dah. Pula dah. Rumah terbuka tu daripada 2 Syawal sampai 30 Syawal. Bila nak puasa kita ni? Payah kita. Beza dengan petani. Petani Yaman, dia pun punya adat dia 2 Syawal sampai 7 Syawal tu macam Ramadan. Dia panggil Ramadan Sughra, Ramadan Cik. Sebab apa? Sebab dia pun pekat puasa berlaku. Tak ada jamuan hari 1 Syawal. 8 Syawal tu dia ibarat macam hari raya. Macam hari raya, hari raya sungguh. Raya apa? Raya puasa 6. Raya puasa 6. Seolah-olah gitu. Kita nak gitu lah boleh. Aku nak ambil paling afdal. Memang tak ada masalah nak buat bila-bila dalam bulan Syawal 6 hari. Cuma afdalnya 2 Syawal sampai 7 Syawal puasa derek. Itu dapat kelebihan yang khusus. Dan puasa 6 jangan tinggal. Kerana apa? Kerana bila kita puasa Ramadan 30 hari sah, kemudian 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah kita puasa setahun. Sebab apa dia kira setahun? Sebab satu kebaikan yang kita buat kali 10. Ramadan ada 30 hari, mana 300. Puasa 6 ada 60, 360 hari. 360 hari itu samaan dengan setahun lah. Dah kalau 29 lama juga. 29 campur 60, 290 campur 60, 350 setahun juga. Dia ibarat puasa setahun. Itu juga kelebihan puasa 3 hari dalam sebulan. Dia ibarat puasa sebulan. Sebab apa? 3 hari itu 3 hari, 1 hari 10 kebajikan. Kali 3 30 hari. Dan kalau 3 hari sebulan kita puasa, kalau yang 11 bulan tu tolak Ramadan kalau jadi Ramadan 12 bulan. Tolak Ramadan jadi 11 bulan lah. Mana 11 bulan puasa dekat setahun juga. Itu kelebihan puasa yang tertentu khusus. Jangan tinggal ni nak puasa Ramadan ni. Kenal ulang gaji balik bab puasa, kena ingat mana batal, mana sah. Lama tak puasa tak ingat pula. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul a'mali al-ju'u. Penghulu segala pekerjaan itu lapar. Penghulu bagi segala pekerjaan ni amal, itu lapar. Kalau nak beramal mesti dia tidak terlalu kenyang. Kenyang tak ada masalah, terlalu kenyang masalah. Sebab malah. Bila terlalu kenyang malah, nak mayang banyak malah dah.
Nak bayar 8 tarawih pun malas dah, buat 2 dah. Dulu buat 20, sekarang buat 8. Tak apalah 8-20 tu asal buat je. Tak rapi pun kalau tak buat. Cuma nak kata malas tu. Malas nak buat 20, 8 dah. Malas nak buat 8, buat 2 dah. Malas terus buat. Malas terus. Selesai. Tu. Malas tu. Dia kalau malas sangat tu ambil kursi mayang. Senang. Pakat beli kursi banyak-banyak. Kalau siapa-siapa yang malas main tarawih berdiri lama tu, ambil kursi mayang, duduk terus, tak apa. Dia tak wajib diri sebab dia sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Sembahyang fardu kena berdiri ya. Kalau mampu kena berdiri, kalau mampu dia duduk. Kalau dia mampu berdiri tapi dia duduk, tak sah sembahyang. Tapi kalau sembahyang sunat duduk terus, tak apa. Sunat je bangun tu. Walaupun dia rukun, tapi dalam sembahyang sunat dikecualikan. Boleh duduk terus walaupun dia mampu berdiri. Pakat beli kursi, bawa main masjid surah. Sebab apa? Sebab tu imam baca 30 juzuk contohnya. Aku nak sembahyang 8 rugi. Sembahyang tarawih antara sembahyang yang boleh qada di luar Ramadan sebab dia sembahyang yang berwaktu. Contoh sekarang ni aku nak qada sembahyang tarawih dulu aku buat 8 nak jadikan 20. Boleh, tak nak salah. Tapi pahala kurang lah. Pahala di bulan Ramadan besar lagi daripada pahala di luar Ramadan. Lepas tu sembahyang tarawih memang walaupun boleh qada di luar Ramadan, tapi kalau buat dalam Ramadan beza pahala dengan orang yang buat di luar Ramadan. Abi wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Insya-Allah sambung pada 2 minggu akan datang. Minggu depan tak ada. Minggu satu lagi ada insya-Allah taala. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.